Baik, terima kasih Nurul Diangkasa Puri. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Sulaiman yang juga Ketua Pimpinan Bersatu Sabah Datuk Seri Panglima Haji G. Haji Noor 65 tahun secara rasmi mengangkat sumpah menjadi Ketua Menteri Sabah ke-16 hari ini. Majlis Istiadat Angkat Sumpah dilakukan di hadapan Yang di-Pertua Negeri Sabah, Tun Dr. Johar Datuk Mahiruddin di Istana Negeri Kota Kinabalu. Turut mengangkat sumpah 3 jawatan timbalan Ketua Menteri ialah Adun Lamak Datuk Seri Bung Mokhtar Radin 61 tahun, Adun Tambunan Datuk Dr. Jeffrey Kitingan 72 tahun dan Adun Kundasang Datuk Dr. Joakim Gunsalam 62 tahun. Datuk Bung yang merupakan pengerusi BN Sabah turut menjawat jawatan Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan, manakala Datuk Dr. Jeffrey Presiden Parti Solidariti Tanah Airku STAR sebagai Menteri Pertanian dan Perikanan serta Datuk Dr. Joakim, Naib Presiden Parti Bersatu Sabah PBS sebagai Menteri Pembangunan Perindustrian. Adun Karanaan Datuk Seri Panglima Masidi Manjun pula mengangkat sumpah jawatan Menteri Kerja Raya dan Adun Taparuli Datuk Jahid Jahim, Menteri Pembangunan Luar Bandar. Majlis menandatangani watikah pelantikan berlangsung di hadapan Hakim Mahkamah Tinggi Kota Kinabalu, Datuk Mairin Idang, Peguam Besar Negeri Sabah Brandon Keith Soh dan Setiausaha Kerajaan Negeri Datuk Safar Untong. Istiadat turut disaksikan isteri Yang di-Pertua Negeri Toh Puan Nurlida Tan Sri Arim Jasni, Menteri Kanan Pertahanan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Hamzah Zainuddin dan Menteri Pertanian dan Industri Makanan Datuk Seri Ronald Kiandi. Dilahirkan di Kampung Serusup Tuaran pada 10 Mei 1955, Datuk Seri Panglima Haji G. Noor merupakan anak jati Tuaran dan berasal dari keluarga petani dan nelayan. Berusia 65 tahun, anak kedua dari 3 adik-beradik. Ini merupakan pengurusi Perikatan Nasional PN Sabah yang juga Ketua Pimpinan Bersatu Sabah. Datuk Haji G yang berketurunan Bajau mendapatkan pendidikan awal di Sekolah Rendah Kebangsaan SRK Serusup Tuaran pada tahun 1961 hingga 1966 sebelum menyambung persekolahan di Sekolah Menengah SM Tuaran dan Sekolah Menengah SM St. John Tuaran. Datuk Haji G mendapat kelulusan MCE iaitu antara pencapaian terbaik anak tempatan Tuaran pada ketika itu sebelum melanjutkan pengajian di Amerika Syarikat dengan beasiswa kerajaan negeri dan berjaya memperoleh ijazah sarjana muda sains pengurusan ekonomi masyarakat. Pengalaman sebagai pemidato terbaik dan bijak berhujah ketika di bangku sekolah mendorong beliau untuk menceburi bidang penyiaran sebagai seorang juruheba di Jabatan Penyiaran Malaysia Sabah RTM pada tahun 1976. Beliau juga pernah berkhidmat sebagai penolong pegawai pembangunan di Pejabat Daerah Tuaran dan penguasa kastam di Jabatan Kastam Sabah. Pada tahun 1990, beliau memenangi kerusi Dewan Undangan Negeri Dun Sulaiman menerusi tiket Parti USNO dan kekal menjadi wakil rakyat kawasan berkenaan di bawah USNO dan UMNO sebelum beralih kepada Bersatu dan memenangi kerusi sama dalam pilihan raya umum PRU Dun Sabah ke-16 baru-baru ini. Beliau memperoleh 5,919 undi, menewaskan 2 calon lain dari Parti Warisan Sabah dan Parti Cinta Sabah dengan majoriti 3,099 undi. Kemenangan tersebut mengekalkan rekod tanpa kalah beliau bagi kawasan tersebut sejak PRU 11. Sementara itu, ketika dalam kerajaan, beliau pernah dilantik sebagai setiausaha politik kepada Timbalan Perdana Menteri Tun Abdul Ghaffar Baba pada tahun 1992 selain dilantik sebagai Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan serta pembantu menteri di beberapa kementerian. Ya, sementara itu, sebentar tadi Datuk Haji G mengumumkan pertukaran portfolio beberapa jawatan dalam Kabinet Negeri yang melibatkan jawatan dipegang Timbalan Ketua Menteri 1 Datuk Seri Bung Mokhtar Radin dan Adun Karanaan Datuk Seri Panglima Masidi Manjun. Menurut Datuk Haji G, Datuk Bong kini memegang portfolio Menteri Kerja Raya, manakala Datuk Masidi sebagai Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan merangkap Menteri Kewangan 2. Saya juga ingin umumkan bahawa Timbalan Ketua Menteri 1 merangkap Menteri Kerja Raya ialah Datuk Bung Mokhtar Radin. Manakala Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan dan juga merangkap Menteri Kewangan kedua ialah Datuk Seri Panglima Masidi Manjun.
Portfolio 5 lagi Menteri Kabinet berserta pembantu akan diumum dalam masa terdekat. Dalam pada itu, Dato' Haji G juga menyatakan Kerajaan Baharu Pimpinan Gabungan Rakyat Sabah GRS akan memberi keutamaan untuk memerangi COVID-19 dan memulihkan ekonomi negeri. Kita mengambil alih kerajaan ini dalam satu suasana yang bukan seperti biasa. Matlamat utama kita sekarang ialah untuk memulihkan ekonomi. Saya yakin menteri-menteri yang dilantik akan menggalas tanggungjawab mereka dengan baik. Saya yakin mereka semua ada pengalaman. Dato' Haji G menyatakan demikian dalam sidang media pertamanya di Pusat Pentadbiran Negeri Sabah PPNS, Kota Kinabalu sebaik mengangkat sumpah sebagai Ketua Menteri Sabah ke-16. Sementara itu, Timbalan Ketua Menteri merangkap Menteri Kerja Raya, Datuk Seri Bung Mokhtaradin yakin kerajaan negeri baru ini akan bertahan lama. Katanya setiap parti dalam GRS mempunyai kerjasama erat dan kesefahaman padu dalam memastikan matlamat utama kerajaan baru tercapai. Fokus utama kami iaitu untuk membantu kerajaan negeri membangun ekonomi, membela untuk nasib rakyat, melaksanakan Aku Janji iaitu manifesto yang telah kami tawarkan kepada rakyat, dan fokus utama iaitu membendung serangan penyakit COVID ini. Mengenai pertukaran portfolio beliau, Datuk Bung yang bercakap dalam sidang media di kediamannya di Kota Kinabalu menjelaskan tiada sebarang isu yang perlu diperbesarkan kerana GRS fokus untuk mencapai matlamat kerajaan baharu. Pemimpin prihatin dan mesra rakyat tegas dalam membuat keputusan dan kenal sejarah politik negeri Sabah. Itu antara pendapat para pemimpin tempatan terhadap Ketua Menteri Sabah ke-16 Datuk Seri Panglima Haji G Haji Nur. Saya melihat beliau sebagai seorang pemimpin yang sangat mesra rakyat. Saya memberi kredit kepada beliau kerana beliau sentiasa tinggal di dalam kawasan. Rumahnya di Sulaman, Sursuk. Dan beliau tinggal di sana. Tidak pernah tinggal di luar. Dalam hal-hal kebenaran, dalam hal-hal yang benar, dalam hal-hal kebaikan, beliau tidak bertolak ansur. Beliau mau kebaikan diteruskan, kebenaran diperjuangkan, nasib rakyat dibela. Itulah ketegasan beliau. Beliau tidak mau bertolak ansur dalam hal-hal yang boleh menjejaskan rakyat. Dia telah menaruhi beberapa kementerian. Jadi saya berpendapat beliau faham tentang apa harus dibuat apabila nanti mengangkat sumpah sebagai Ketua Menteri. Beliau tahu tentang masalah bandar dan luar bandar. Ada satu pilihan yang tepat. Dia seorang yang bagi saya seorang yang humble sebab saya mengenalinya. Bukan saya daripada politik, daripada saya kecil sewaktu ayah saya menjadi pegawai daerah di Tuaran dan dia merupakan seorang penolong pegawai daerah. Harapan kita supaya kerajaan yang baru ini untuk terus bekerja kuat untuk membantu rakyat di bawah itu. Dan kita mau pemimpin baru yang sekiranya ada yang dilantik supaya terus membantu rakyat. Secara pribadi, beliau ini adalah pejuang politik sejak dahulu lagi dan mempunyai pengalaman yang cukup banyak dalam arena politik dan memahami rakyat di negeri Sabah ini. Pemimpin-pemimpin berkenaan ditemui RTM di Kota Kinabalu. Baik, sekian dahulu berita dari Sabah petang ini. Saudara, budayakan norma baharu pandemik COVID-19 masih belum berakhir. Kembali bersama Nurul Hidayah di Angkasa Puri. Silakan Nurul.